Terus kerja, sambung belajar. Terus kerja, sambung belajar. Kalau kita terus kerja, kita boleh jadi gamers, businessman. Jadi apa yang kita nak, dapat beli apa yang kita nak. Kalau kita sambung belajar, kita dapat kerja-kerjaan. Nanti masa depan kita lebih terjamin. Semua orang dalam kehidupannya akan fikir benda ni selepas habis PM, diploma ataupun degree. Kita di antara dua jalan yang akan menentukan kehidupan masa depan kita, iaitu sama ada sambung belajar ataupun terus kerja. Dunia sekarang ni banyak orang pandai, tapi kebanyakan orang lebih tertumpu untuk sambung belajar demi mendapatkan persaingan pekerjaan, iaitu kerja kerajaan, cikgu, penjawat awam dan sebagainya. Ada juga mahu terus bekerja kerana kita banyak tengok influencer, usahawan dan dah banyak berjaya pada usia muda. Muda-muda lagi dah dapat memiliki kereta dan rumah idaman. Malah ada juga di antara influencer yang hanya main game, duduk di rumah saja sudah mampu memiliki segalanya. Jadi kita juga memasang impian untuk jadi seperti mereka. Kita mula berimajinasi kita akan terkenal dan kaya pada usia muda dengan hanya main game dan buat apa yang kita suka saja. Saya yakin itu adalah satu idea yang bagus kerana kita terus kuat dan semangat untuk bekerja kerana kita minat dengan pekerjaan yang kita buat. Buat apa kita terus sambung belajar tapi perkara itu kita tidak minat dan kita tidak akan buat bersungguh-sungguh dan mungkin kita akan gagal dan itu hanya akan membazir masa kita sahaja. Jadi lebih baik kita buat benda yang kita lebih minat, tapi persoalannya sanggupkah kita hadapi kesusahan titik permulaan dari tidak ada apa-apa seumur hidup. Tapi sebelum anda buat keputusan, dengar dulu saya bagi tahu masalah dan kelebihan, keburukan dan kebaikan yang akan anda hadapi bila anda sambung belajar ataupun terus kerja lebih baik. Belajar atau sambung belajar lebih baik? Setahu pengalaman saya lah kan, saya dah berpengalaman sekarang ni. Saya dekat SEM 3 dekat University dekat Utara. Dekat mana dekat Utara ni? University Utara mana lagi? Tahu-tahu sendiri lah kan. Jadi disebabkan itu saya dekat video ni saya akan cakap Utara lah. Lagipun saya orang Kedah, jadi saya akan cakap Utara. Jadi untuk video kali ni saya nak beritahu lah, sambung belajar ke ataupun stop belajar lagi bagus. Benda dia ada masalah dengan kelebihan masing-masing. Jadi kita ke yang pertama, masalah bila kita sambung belajar ni. Let's go. Jadi apa yang saya nak beritahu kan, masalah sambung belajar ni yang pertama sekali adalah masalah duit dia. Tahu dah masalah duit ni? Masalah duit ni, hampa tak tahu bila hampa dah sambung belajar nanti kan, hampa tak dapat nak makan makanan yang sedap, hampa tak dapat nak makan macam makan yang kat rumah tu. Mak ayah hampa sedia makanan kat rumah tu, tak apa. Tu lagi bagus bila hampa duduk rumah kan, tak payah. Bila hampa main sini, hampa kena beli makanan sendiri. Beli makanan sendiri, kena guna duit yang sedia ada tu. Mak ayah kita mana tahu duit kita ada berapa. Kita yang kena pandai-pandai bahagikan duit tu. Kita kena pandai-pandai jimat duit tu. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak makan makanan sedap sangat-sangat. Macam kalau kat rumah, nak makan chicken chop ke, boleh buat sendiri. Nak makan nugget, nak beli nugget, boleh buat sendiri. Beli banyak-banyak nugget mak ayah kita belikan. Kita boleh goreng sendiri. Tak susah pun kat sini nak beli nugget 2 biji RM1, 4 biji dah RM2. Dah 4 biji RM2, 4 biji mana kenyang cik oi. Bila 4 biji tak kenyang, kita kena beli banyak. Bila beli banyak, contoh kita beli RM5. Bila kita beli dah RM5, lepas tu kita makan pula nasi saja, kita buat ayak lah apa semua. Kira-kira lah kan, kalau ikutkan mungkin dalam RM7-8 buah hangat ayak sekali kan. Tapi bila kita kira secara purata dia, mungkinlah kita ambil 2 lauk ke macam mana kan, jadilah RM10. Tapi kalau normal kita nak berjimat, kita ambil 1 lauk dah lah, mungkin RM5.5, mungkin RM6, mungkin RM7, tambah ayak RM8, RM9 juga, macam tu lah juga. Jadi tapi saya ni bila saya jimat, macam mana saya jimat makanan, saya ambil 1 lauk saja. Kadang-kadang ambil sayur, kadang-kadang tak ambil sayur. Tu RM4 ke RM5.5 biasanya, ke RM6 macam tu lah, RM6. Lepas tu kita pergi beli pula jajan-jajan, beli nugget macam tu, dah 10, dah dekat RM15 macam tu. Kita tak makan malam lagi, pagi tu dengan tengah hari tu dah kita makan dah kan. Jadi kita beli nugget pagi tadi, tengah hari pula kita makan nasi campur ayak semua, dah RM15 dah cik oi. Lepas tu malam pula kalau kita lapar macam mana? Nak pergi beli makan nasi goreng ke apa semua tu, dalam RM5, RM8, ada yang RM7, ada yang RM6. Kat belah-belah luar sana tu, lain kat luar jauh pada utara tu, belah KL tu, dah lah berapa ringgit lagi kan. Kalau sehari RM20, sebulan kita dah kena RM600, dah nak dekat RM1,000 dah.
Tu kita duk makan sebab orang yang buat dia servis makanan apa semua tu kan. Kita pergi beli kan, jadi harga dia mahal. Kat rumah senang kita balik goreng, mak kita buat masak apa semua, beli kedai. Simple. Tu masalah yang pertama dengan duit. Yang kedua dengan duit ni lagi, iaitu kita tak dapatlah nak menyimpan. Kita tak dapat nak simpan. Yalah, PTPTN katakan kita dapat satu amount 3,000. 1,000 ke 2,000 tu kita dah ada orang lah pula. Aduh. Nampak tak guys? Tu ada orang pula kat situ. Saya memang suka tak suka lah ada orang ni. Lari dulu. Lari dulu. Kita pergi cari tempat lain lah. Saya tak boleh ada orang ni, saya segan. Jadi kita pergi tempat lain. Pasal duit tu lagi kita tak dapat menyimpan kan. Sebab apa? Sebab contoh kata duit PTPTN tadi 3,000 kan. Lepas tu kita amount dalam 2,000 macam tu bayar duit yuran kita punya penginapan lah, yuran kita punya pengajian lah kan. Jadi kita ada dalam 1,000, mungkin 1,000 lebih macam tu lah. Jadi benda tu sebenarnya kita nak makan tak cukup. Cuba kita kira 1 sem 6 bulan lah kan. Mungkin sebulan lah kan kita cuti 1 sem tu kan. Jadi dalam total semua sekali dalam 5 bulan. Jadi 5 bulan, kat sini tak ada orang kot. Tak ada orang. Tapi ada juga kat belah sana tu. Mereka duk buat tantu pula. Saya pun tak tahulah kenapa. Nampak tak? Mereka duk beronda tu kan. Nampak tak? Tu. Kacau betul. Situ pun ada orang juga. Tapi tak apa. Saya try dululah tang ni. Bayarlah main tang ni bang. Bang. Duduk sana cukup lah. Bembikkan nak sana. Dia nak main tang ni juga. Kita lari lagi. Nampak dia nak main juga. Ada orang duk ambil gambar kat situ. Tapi tak apalah. Dia tak kacau saya pun. Dia tak main dekat dengan saya. Tak ada masalah. Tadi dah kita tolak dah sebulan. Jadi contoh dalam 5 bulan macam tu lah. Kita tolak cuti kita kan sebulan. Dia dalam 5 bulan macam tu. Kalau saya kata paling jimat yang saya boleh buat adalah saya makan RM10 sehari. Tu paling jimat lah kan. Memang saya makan tengah hari dengan pagi saja. Tu pun pagi kita makan macam kita beli roti ke apa benda macam tu kan. Dalam RM2 macam tu, RM3 macam tu kan. At least kita total apa semua, purata semua dalam RM10 macam tu lah kan. RM10 darab 30 hari kita dapat RM300 lah kan untuk sebulan kan. Tapi cuba bayangkan kalau kita darab pula dengan 5 bulan. Berapa? 300 tadi darab dengan 5 dah RM1,500. Jadi duit PTPTN tu dia macam ngam-ngam lah. Dia bagi untuk kita boleh makan kan. Tu pun kita paling jimat lah. Paling jimat hok boleh buat tu RM10. Dia macam tak lapak sangat, tak dahaga sangat macam tu lah. Dia RM10 lah, average lah kan. Mungkin terlebih, mungkin terkurang, mungkin terlebih. Biasanya tak kurang, biasanya lebih. Lebih daripada RM10 tu ataupun ngam-ngam RM10 saja. Jadi kita tak ada untuk menyimpan. Saya duk lari-lari pada orang ni kan. Tu dia ada semut gigit dah tahun ni, tak tahu bila punya. Tapi tak apa sangat. Sekarang ni saya dekat dengan Perpustakaan Sultan Nabahiyah ni. Siapa tahu dekat mana, siapa tahu. Jadi kita sambung balik yang seterusnya. Seterusnya kita tak ada masa untuk buat apa yang kita suka. Contohnya kan hang suka main game ke apa kan. Dia boleh buat tapi hang akan drag masa hang lah. Hang akan merugikan masa hang. Hang kena buat assignment, hang kena study. Lepas tu waktu cuti pun hang still kena buat assignment. Assignment bukan sikit yang tahu tak. Assignment ni banyak tak. Assignment banyak. Seriously aku cakap. Betul-betul assignment banyak. Contoh ada 7 subjek. 7 subjek tu ada assignment dia. Jadi assignment tu memang banyak lah. Assignment memang pack gila. Jadual hang memang pack. Walaupun hang dah macam buat jadual apa semua kan. Mungkin hang ada masa hang rest lah apa semua kan. Benda tu akan drag assignment hang memang akan siap. Memang on time. Ataupun memang hang akan minta dekat lecturer untuk extend hang punya assignment tu. Seterusnya benda paling common sekali, stres dengan assignment, quiz, exam. Tu memang paling common sekali lah untuk student. Memang dia akan stres benda-benda macam tu lah. Ya, benda-benda macam tu memang wujud. Walaupun hang kata, aku ni tak, memang bukan jenis stres sangat. Relax aku boleh main game, have fun. Hang tak akan sempat pun hang nak main game, hang tak akan sempat pun hang nak have fun ke apa, memang tak akan sempat. Macam saya cakap tadi, assignment memang banyak gila. Setiap subjek tu ada assignment. Bukan satu, setiap subjek tu bukan satu. Ada subjek yang ada 2, ada subjek yang ada 3. Lagi-lagi kalau yang ada tutorial tu kan, macam-macam benda yang hang kena buat. Group assignment, individual assignment, video lah pula. Hang kena buat benda-benda macam tu. Hang kena ingat, tak bukan assignment tu bukan sikit lah.
assignment tu memang banyak benda yang hang nak kena buat, banyak benda hang nak kena kejar, banyak due date yang hang nak kena kejar. Jadi benda-benda macam itulah yang buatkan hang stres kadang-kadang. Walaupun mungkin hang tak nampak hang stres, tapi sebenarnya hang tengah stres tu. Assignment ada orang kata, student je pun tak payah nak stres-stres sangat lah, relax dah lah. Tak, bukan relax, bukan soal relax ke apa ni tuan-tuan. Dah tuan-tuan kan, bukan soal relax ke apa ni tuan-tuan. Ni sebab bila hang terlalu banyak assignment, memang gila lah. Memang banyak betul assignment yang hang kena buat. Sebab satu subjek tu boleh kata 2 ke 3 assignment lah yang kena buat. Termasuk video. Kadang-kadang ada contoh, ada individual assignment, ada group assignment. Step assignment tu pula kena buat video. Individu kena buat video, yang si kumpulan pun kena buat video. Dah contoh double sebagai 3 assignment. Lepas tu dia kata pula kena bentang pula. Kena bentang. Dah jadi 5 assignment. Kena buat slide. Slide tu pula nak kena ambil masa. Mungkin dalam 6 assignment satu subjek tu. Walaupun hang tak sedap pun, ataupun orang bagi relax dalam satu assignment tu, dalam satu subjek tu ada 2 je assignment, individu dengan kumpulan. Padahal in depth to depth yang saya nak beritahu, the reality dia yang sebenarnya adalah bila hang buat tu, hang kena bentang, ada video, hang kena buat slide lah apa semua tu. Stres. Jadi itulah masalahnya bila sambung belajar. Sekarang ni saya akan beritahu pula kelebihan tak sambung belajar. Alright, so yang first kali adalah hang tak perlu dah nak stres-stres nak hafal, nak duk fikir pasal exam, hang nak stres-stres nak kena hafal benda ni, hang duk stres-stres nak kena pergi cari maklumat tu lah, nak kena hafal ni, nak kena cari apa dah rujukan ke apa benda yang assignment perlukan lah kan, student universiti selalu buat kan. Jadi benda-benda tu hang tak ada fikir, ada hang terus boleh cari kerja, hang boleh terus dapat duit daripada kerja hang tu. Mungkin ada stres dia dekat tempat kerja kan, tapi stres dekat waktu student ni dia lebih kepada untuk hang mengingat benda tu. Hang akan rasa susah nak ingat benda tu, benda banyak hang nak kena ingat. Lagi-lagi kan hang ambil law ke apa benda kan, benda-benda tu banyak betul nak kena ingat kan. Jadi bila hang dah kerja, hang tak payah dah, hang tak payah nak fikir dah benda-benda untuk hafal, benda-benda macam tu lah. Mungkin hang kena hafal certain benda lah kan, tapi tak sebanyak waktu student. Okey, yang kedua kelebihan tak sambung belajar ni, macam tadi yang masalah bila sambung belajar tu tak boleh buat simpanan kan. Jadi bila dah hang tak payah sambung belajar kan, hang dah ada simpanan hang sendiri, hang ada duit sendiri, hang boleh simpan, hang boleh beli apa saja yang hang nak lah kan. Macam waktu student macam saya cakap tadi, duit tu ngam-ngam je untuk hang makan. Jadi kalau hang ada simpanan dah, hang duduk rumah parents hang tu, hang dah kerja sikit-sikit sebelum hang boleh dapat beli rumah sendiri tu kan, hang dah boleh buat simpanan, hang boleh dah kejar cita-cita sendiri. That's the point lah. Yang ketiga, which is bertentangan lah dengan tadi, hang boleh ke mana saja, hang boleh buat apa saja yang hang suka. Terutamanya waktu cuti lah kan. Waktu cuti hang mungkin tak ada kerja lain ke, ataupun hang boleh buat waktu kerja nanti. Macam student ni hang nak kena perhabis juga, hang ada meeting waktu tu, hang nak kena group assignment lah apa benda kan. Kalau macam hang tak sambung belajar dah, hang tak payah dah nak fikir benda-benda macam tu. Hang boleh pergilah enjoy, pergilah healing lama mana 24 jam ataupun 2 hari hang cuti tu kan. Hang boleh pergi healing, hang boleh pergi mana, duit dah ada, hang nak apa lagi? Boleh dah pergi beli ke, pergi shopping ke, pergi makan, pergi lepak minum dengan kawan-kawan ke, duit ada mah. Kadang buat bisnes lagi nge-shoot ke apa semua, kita pun tak tahu lah kan. Tapi itulah kelebihan dia, hang boleh pergi mana saja, hang boleh buat apa saja yang hang suka. Pakailah baju apa waktu cuti ke. Ni macam hang nak main sini kan, nampak nak main pustakaan ni, hang kena pakai baju berkola hang nak masuk dalam. Tak tahu ada kaitan ke tak, tapi tak apa. Itulah dia punya kelebihan dia kalau hang tak sambung belajar. But saya nak beritahu juga yang seterusnya adalah masalah bila hang tak sambung belajar. Isu masalah tak sambung belajar ni dia boleh jadi masalah, dan dia juga boleh tak jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah dia bila hang tak ada kemahiran, hang tak ada kemahiran apa-apa kan, dia jadi susah lah untuk hang buat sesuatu kan. Dia akan jadi susah untuk hang buat sesuatu sebab hang tak ada kemahiran ke apa, hang pun dah tak ada macam pengalaman ataupun apa-apalah pengalaman bekerja, ataupun hang tak ada CJ lagi-lagi, dah tak sambung belajar kan, mestilah tak ada CJ pelajaran ni kan. Jadi hang pula tak ada kemahiran apa-apa yang hang boleh buat. Jadi sebab apa saya cakap macam tu? Sebab siapa saja yang nak ambil bekerja kalau dia tu tak ada pengalaman bekerja, dia tu tak ada kemahiran apa-apa, dan sijil pelajaran pun ataupun degree kan sekarang ni kan, degree, diploma ke apa semua tak ada. Jadi siapa saja yang nak ambil kerja kan? Kalau hang pun sebagai CEO satu tempat tu kan, hang nak ambil ke orang yang
tak ada, tak boleh buat apa-apa yang tak ada sijil apa-apa untuk bekerja dengan hang. Mestilah hang kena cari orang yang terbaik. Sebab apa, dekat syarikat hang tu, hang nak syarikat hang tu berkembang, bertambah maju. Mungkin ada yang kata pergi kerja kedai makan, that's the good thing lah kan. Pergi kerja kedai makan jadi waiter ke apa, lama-lama adalah kemahiran apa, ataupun mungkin hang boleh kerja dalam hotel ke apa nanti kan. Mungkin slow-slow lah, tapi masalah dia, itulah masalah dia, hang akan start daripada situ lah. Hang akan start daripada paling bawah sekali untuk hang start bekerja. Adakah hang sanggup? Dia pun tak tahu nak kata macam mana, tapi sanggupkah hang tu nak pergi kerja daripada bawah sekali? Hang nak pergi kerja daripada bawah, duit pun dapat beberapa saja, hang sanggup tak terima cabaran tu? Mungkin ada juga orang yang dah belajar tapi dia macam mana ke, dia fail ke. Saya pun tak tahu masa depan saya macam mana kan. Mungkin saya tahu pun tak tahu, mungkin saya boleh jadi macam tu juga. Tak sambung belajar ni, hang akan hidup susah lah. Sebab apa? Rumah hang tak ada. Bila parent hang tak support ke apa, rumah hang tak ada tau. Rumah hang tak ada, hang kena cari rumah dulu. Hang kena menyewa dulu. Lepas tu hang bekerja pun daripada bawah, gaji pun bawah. Hang kena terpaksa cari sewa. Hidup hang susah lah. Maksudnya yang paling orang takut sekali adalah menganggur. Menganggur. Hang tak boleh buat kerja apa, hang tak dapat kerja. Menganggur. Kena duduk, tak ada rumah, tak ada apa, duduk mana-mana saja yang boleh duduk. Benda-benda macam tu lah. Sanggup tak hang? Tak tahulah apa yang jadi dekat mereka tu. Mungkin ada ujian yang Tuhan bagi kat mereka, ujian yang Allah bagi kat mereka kan. Tapi selagi boleh usaha, kita kena try usaha. Ni di sebalik lah yang saya cakap. Kalau kita dah try apa semua juga tak dapat macam mana, belajar sijil tak ada, kemahiran tak ada, pengalaman kerja tak ada, orang tak mau ambil kita kerja kosong tak ada, kita menganggur. Tu yang paling takut sekali. Jadi itulah masalah bila hang tak sanggup belajar. So, jadi setakat itu sahajalah pendapat saya berkaitan sama ada terus kerja ataupun sambung belajar. Jadi, hampa tahulah sendiri kan, dia ada pro and cons masing-masing kan. Jadi, buatlah pilihan yang bijak sebelum anda sambung belajar ataupun nak terus kerja. Just itu je yang saya boleh beritahu pendapat saya. Dan thank you so much for watching. Saya rasa setakat itu saja untuk video kali ini. See you guys in next video. Bye-bye.